أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وفهمنا منه ما علمنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin kurnia hidayah taufiknya dapat sama-sama kita hadir untuk solat maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita menunggu kita iktikaf sementara fardu Isya dengan kita mengisi ruang masa kita dengan zikrullah, dengan majlis ilmu. Moga-moga menjadi saham bekalan kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Yang kedua, salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua, sihat? Ada sakit ni mata sebab musim ini musim banyak sikit orang tak nak uji, ada demam, ada batuk, ada tak sihat. Moga-moga dengan wabak, dengan penyakit, dengan hujan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kita menjadi satu penyucian atas dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah Ta'ala. Dan pada ini insya-Allah kita sambung pengajian kitab tafsir kita, Tafsir Pimpinan Rahman pada surah yang pertama. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni sebagaimana pada minggu lepas kita masuk muqaddimah tafsir, sebagaimana yang disebut oleh penulis kita, muallif kita, dan yang disemak oleh Tuk Peti Haji Nur, Tuan Guru Mufti Haji Nur Sahulah, Tuk Peti Negeri Kelantan. InsyaAllah kitab tafsir yang penuh berkat, kitab tafsir yang insyaAllah menjadi satu tadabbur kepada kita, menjadi saham kita dalam memahami kalam Allah insyaAllah. Dan sebelum kita teruskan tafsir, kita sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Boleh tak? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Demikian kita baca satu surah yang menjadi pembukaan kepada kalamullah. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sentiasa diulang dibaca. Lebih-lebih lagi dalam solat kita menjadi rukun. Kalau siapa-siapa tak baca Sab'ul Mathani, surah Al-Fatihah, maka tak sah semaya dia. Walaupun dia semaya rasa terbaik dia, khusyuk molek dia bagi dia, tapi tak baca surah Al-Fatihah, tak sah juga, tak giman. Kalau kita kecek kat wak-wak kerja, tak ada hasil, tak boleh gaji, jadi sia-sia sahaja.
Jadi insya-Allah malam ini kita tengok pada surah Al-Fatihah. Yang pertamanya nak melihat muqaddimah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat pertamanya ulama sebut nak menetapkan kepada kita bahawa wujudnya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh alam. Nak sebut kepada kita Alhamdulillah Rabbul Alamin. Rabb, mana Allah Ta'ala ni wujud sebagai pencipta al-alami, sekalian alam. Alam ni apa? Benda-benda yang baru. Kita sendiri sebagai manusia, alam dunia, alam apa lagi? Benda yang kita tak nampak, alam ghaib, benda-benda yang melibatkan as-sam'iyat, yang kita dengar melalui firman Allah Ta'ala, hadis Nabi SAW. Alam, sekalian alam adalah benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Al-Khaliq, makhluk adalah alam. Kena ingat, itu muqaddimah pada ayat pertama yang kita baca, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji. InsyaAllah kita tengok muqaddimah itu, baru kita pergi pada satu-satu ayat. Yang keduanya, dalam ayat yang kedua, Allah Ta'ala nak sebut, ataupun kalau kita baca Sab'ul Mathani ayat ketiga lah, kerana ulama sepakat, ataupun kebanyakan ulama dia sebut basmalah itu adalah minal Fatihah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, basmalah kita sebut. Basmalah adalah ayat min ayatil Fatihah, ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi yang kedua kita sebut tadi Alhamdulillah. Dan yang ketiganya, ayat yang ketiga nak menyebutkan bahawa kesimpulan sifat-sifat Al-Jalal, sifat-sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua sifat yang besar, sifat yang menjadi kelaziman kepada Allah Ta'ala. Murahnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala. Ini nak sebut pada ayat yang ketiga. Dan yang seterusnya, sifat-sifat Al-Kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Nak sempurna lagu mana? Sempurnanya Allah Ta'ala ini, nak sebut Ar-Rahman Allah Ta'ala ini melimpah ruah kepada semua makhluk. Tidak kira makhluk tadi beriman ataupun makhluk tadi kufur kepada Allah Ta'ala. Ini duanya rahmat Allah Ta'ala, Ar-Rahman. Dan sempurna lagi Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ketiga, Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Ta'ala yang maha penyayang ini khusus kepada makhluk yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Ini dia sebut, kita akan tengok tafsir ulama ni, ada dua sifat yang penuh kesempurnaan bagi diri Allah Ta'ala. Dan ayat yang seterusnya, muqaddimah dia nak menerangkan tugas-tugas manusia, kenapa dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita ni apa kita dibuat oleh Allah Ta'ala? Bapa kita lahir atas muka bumi, kita kena tahu, khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Allah Ta'ala sebut diciptakan jin dan manusia hanya senyap untuk beribadat kepada aku sahaja. Jadi bila kita lahir, bila kita rasa diri kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu matlamat penciptaan kita hanya senyap sembah Allah Ta'ala. Kena tahu mana. Kalau kita rasa, ya, ambo lahir, kau lahir, aku lahir, ikutlah istilah bahasa yang kita guna. I'm born, contohnya ke English, ataupun wulidtu. Kita dilahirkan adalah matlamat utama kita adalah untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ayat yang seterusnya pada muqaddimah ayat ini, bagaimana dia sebut dengan penyembahan kita kepada Allah Ta'ala tadi, bukan sekadar kita patuh kepada Allah Ta'ala, bahkan ia menjadikan iman kita tadi sentiasa hidup. Iman yang ada dalam diri kita ni, dia sentiasa hidup, sentiasa buka, sentiasa bertambah mudha'afan, bertambah keimanan kita, di samping menyihatkan tubuh badan kita. Semua kita tahu contoh ibadat yang utama selepas kita mengucap dua kalimah syahadat, as-salat, semaya. Wa aqimus salat, Allah Ta'ala sebut. Semaya ni secara hikmahnya kita tahu dah, inna awwalu ma yuhasabu bihi 'inda Allah
Perkara pertama, perkara yang mula-mula yang akan dihitung, dihisab oleh Allah Ta'ala adalah semaya. Kalau semaya kita comel, semaya kita baik, maka perkara lain dia akan iri sekali dengan awak baik tadi. Kalau semaya kita buruk, tak comel, dan perkara yang mari selepas tu, dia akan jadi super semaya juga tu, tak comel juga. Jadi secara hikmah dia, kita tahu dah mengenai kelebihan semaya. Dan menyihatkan tubuh lagu mana? Saintifik pun, kajian sains sendiri pun, pergerakan dalam kita semaya tadi, dia menyihatkan sendi-sendi otak kita. Contohnya dengan kita qiyam, kita berdiri tadi, dalam beberapa detik waktu ketika, menyebabkan aliran darah kita, dia akan stabil. Dan bila kita rokok, dari sudut sendi otak kita, dia akan ada senam. Dan bila kita turun, setengah ulama sebut, turun pertamanya, bagi orang yang sihat, afdal dia turun dengan lutut. Bagi orang yang sihat, bila dia turun yang lutut tadi, menyebabkan sentuhan pada sendi dia dengan anggota yang keras tadi, menyebabkan kekuatan pada diri dia. Dan bagi orang yang kurang sihat, ulama sebut turun dengan tangan dia. Dan kalau kita sihat pun nak turun tangan, tak ada masalah. Tidak menjadi masalah. Cuma yang afdal, ulama sebut lutut dulu. Cuma kita ni, kalau kita tak gerak kan, jangan kita buat lah, kita punya gerak kaki pula, tak panggil semaya pula. Tengok kepada diri kita. Tengok kita ni, demi kita nak tunggu pun, lutut pun tangan. Mana kita tengok kepada hal keadaan diri kita. Tak ada masalah. Yang pentingnya, sembahyang itu menjadi kewajipan pada diri kita. Dan ayat yang seterusnya, mu'allif, penulis kitab sebut, untuk kita memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak dapat melakukan sesuatu perkara pun kecuali dengan pertolongan nusrah daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita baca ayat yang ke-6, Iyyaka na'budu, tadi nak menyatakan ta'abbud, sembah, ibadat kita hanya kepada Allah. Dan sambungan tadi, wa iyyaka nasta'in, nak menyatakan lemahnya diri kita manusia, kita tak boleh buat gapo satu pun, tak boleh buat benda-benda gapo kecuali Allah Ta'ala tolong kita. Kecuali Allah Ta'ala gerak kudrah, kekuatan kepada diri kita. Contoh kita sebut, kita nak mari sembahyang maghrib tadi, kalau kita niat saja nak mari, lepas tu kita nak gerak, kaki sekejap balik, tak gerak, Allah Ta'ala tak bagi. Tak bagi apa? Tak bagi taufik. Hidayah ada, tapi taufik ni kudrah untuk Allah Ta'ala gerakkan kita. Tak boleh nak gerak, tak ada daya kekuatan, Allah Ta'ala tak bagi kita mari. Tak ada mana kita ada rumah je dah. Sedih, walaupun sedih tak apa, asalkan kita akan ada penyesalan. Kita rasa sesal, ya Allah, tak lagi aku Jumaat hari ni. Ni bukan, tak apalah, sedap sikit dulu, cepat semayang. Contohnya, tak email rampak, nak tunggu salat dulu, doa dulu, zikir dulu. Dia tak apa banyak bagi dia. Ya sebenarnya, afdalus salat, salatul jamaah. Semaya yang terbaik adalah semaya berjemaah. Kerana semaya berjemaah ni boleh 27 darjat. Kalau semaya sore, je. Ni tak tentu boleh. Dia main Allahu Akbar, teringat belakang nak makan ke apa lepas isyak. Sudahlah nak kocing untuk kereta rumahnya malam ni gelap ni bahaya. Dia ingat belakang dalam semaya. Tak tentu tak boleh qada. Cuma semaya sah, tak boleh qada. Tapi kalau kita semaya berjemaah, insya-Allah tentu dah boleh 27 kali ganda. Kalau kita khusyuk, Allah Ta'ala tambah lagi ziyadah. Dan ayat yang seterusnya, ulama nak sebut sebelum kita masuk kepada tafsir ayat surah ni, ulama nak ayat apa? Ulama nak ayat kita kena mengharapkan apa? Manusia ni kena tengok, kena tilik, kena perhati kisah-kisah orang dulu. Kita ni, kita kena tengok bagaimana sirah-sirah, bagaimana cerita-cerita umat yang terdahulu, sebagaimana menjadi pengajaran kepada diri kita. Kita tak say, kita gerak ni, tak apa lagi je lah, tak apa. Kita tak tengok sirah bagaimana kaum Nabi Isa, Nabi Musa, kaum Thamud, kaum Ad, bagaimana kisah Nabi Lut. Rakyat jahat tak jahat, kaum dia ni buat hubungan yang mana sejenis. Allah Akbar. Berat tak berat? Nak ayat dan lah ni ada betul. Kita tengok tadi.
Lagu mana? Dan kaum Nabi Musa yang masyhur dengan sihir, lalu ni ada kata orang main benda macam ni. Kita tengok kisah-kisah ni untuk apa? Untuk kita pilih sama ada kita nak memilih kepada jalan kebahagiaan, yakni syurga Allah Ta'ala, ataupun kita nak memilih jalan kehinaan, kemurkaan Allah, yakni neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mukadimah anda sebut pada 7 ayat sab'ul mathani ayat Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, kenapa disebut Al-Fatihah ni sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-diulang. Sab'ul mathani maksud 7 ayat yang sentiasa kita baca. Dan Al-Fatihah ni kita tak ngapa pun. Kau ada ngapa Al-Fatihah? Silakan tanya siapa ngapa Al-Fatihah. Walik-walik dia tak ngapa. Orang tanya, lagu mana dia baca Fatihah? Tak tahu. Kita dengar baca-baca ingat. Kau ada ngapa sini? Kalau ada pun mungkin anak-anak cucu-cucu buat baru. Sebab dia awal 2 tahun ngapa ada setahun. Kita ni baca-baca, pandai tak tahu ke mana ngapa. Tak. Cuma kita dengar, kita ulang, kita dengar, kita ulang, dia jadi dekat. Itu maksud sab'ul mathani, maknanya 7 ayat yang diulang-ulang, yang mana ayat ini menjadi bacaan yang wajib dalam sembahyang kita, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Hatta sembahyang yang tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada i'tidal, wajib kita baca juga. Contohnya sembahyang solat jenazah, orang akan kita memang baca kau nampak Al-Fatihah. Jenazah ni lama dah mana kasih baca. Atas sembahyang kita, walaupun sembahyang tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada gapo, takbir je dirinya. Tak ada rumah ni habis dah sembahyang. Menjadi kewajipan ke atas kita, kerana salah satu sebabnya untuk Allah Ta'ala suruh kita mikir. Lepas kita baca ayat ni diulang, apa maksud Al-Fatihah ni, sehinggalah kita reti bahawa ujung sud kita al-maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan kita ikut golongan dua ni yang menjadi musuh kepada kita, sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan lan ni lan nafiyan abada, tidak akan pernah sesekali kita mati, kalau dia mati kan tak akan redha juga dia. Lagu mana? Tidak akan redha orang yang Yahudi dan Nasara ini, sehinggalah kita mengikut tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut agama mereka. Sebab tu Ustaz ayat baca tak reti email baca, memberi suruh keizahan, pertolongan kepada kaum muslimin seluruhnya. Sehari dua ni kena geger kan Palestin. Bukan sehari dua lama dah. Cuma tanya-tanya geger kita dengar. Kalau tak geger kita sedap dah. Jadi kita kena tahu perkembangan ayat Palestin ini, kerana Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam. Kita kena ingat sejarah. Sebab tu Al-Fatihah ni kisah diulang kena tahu. Kiblat mula-mula Islam adalah Masjidil Aqsa, yang kita ni nak mempertahankan untuk biar merdeka Al-Aqsa, insya-Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah. Apakah ada bila tu kita serah kepada Allah Ta'ala, yang penting ada usaha dari kita. Nabi sebut apa? Nabi sebut tidak ada di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya seperti Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Ni Nabi sebut tak ada kitab-kitab sebelum ni, sebab kitab Samawi Al-Kubra ni yang besarnya ada 4. Kitab apa? Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Dan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf ni paling kecil, dia lebih sikit daripada Al-Quran ataupun kitab-kitab yang besar 4. Jadi ayatnya Nabi sebut tidak ada mana-mana surah dalam kitab yang sebelum ini seperti mana kelebihannya Al-Fatihah yang disebut, yang kita baca hari-hari ini. Tak ada. Ni ayat kelebihan Al-Fatih, pembuka kepada kalam Allah. Sebab tu apa kerja kita buat, kita pergi mana-mana ataupun kita sendiri, kita akan kata kita buka dalam majlis kita ni dengan Al-Fatihah. Kita buat gini lah, naik mana-mana tempat Al-Fatihah tu dengan kita. Nak ayat kita sendiri pun kita yakin bahawa kelebihan fadilah Al-Fatihah itu ada hikmah yang tersendiri pada sudut agama kita. Jadi kita yakin, kerana apa? Kerana Al-Fatihah ini adalah yang sentiasa kita ulang-ulang bacaannya, sama ada dalam rakaat sembahyang yang wajib kita, yang sunat kita, ataupun yang kita ulang di luar sembahyang kita. Ikutlah kita saja menjadi zikir, tak ada masalah. Saja-saja kita baca Al-Fatihah, tak ada masalah.
Bahkan bila kita reti, kita faham, kita tadabbur makna dia lebih mengejapkan, menguatkan, kemah lagi akidah kita. Waktu kita nak. Sebab itulah Sab'ul Mathani disebut juga 7 usul yang diulang-ulang. 7 perkara yang asas. Usulnya asas lah. Perkara 7 yang sentiasa diulang. Kena ingat. Dan disebut juga surah Al-Fatihah ini diwajibkan kita baca dalam sembahyangnya sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Ini bagi orang yang mana tidak sembahyang jamak qasar lah. Kalau jamak qasar, bila tak cukup lah 17 kali. Cuba bila. Ini sembahyang tamam. Dia bagi sembahyang tamam ni, sembahyang tidak jamak qasar. Kalau jamak pun tak apa lagi. Kalau qasar, ada asapak jadi 2. Ile dah 2, 15, tambah pula. Anak ayatnya ni bagi yang tamam. Takut orang sebut ustaz ni amat sembahyang di Johor tu tak cukup 17 kali lah ke mana? Ni apa? Ni amat sebutnya 17 kali ni sekurang-kurangnya bagi sembahyang yang sempurna tanpa kita jamak qasar. Tu nak tahu. Kalau tak cari try bila. Takut puasa bila ya dah kata. Esok kita kata bila tak cukup. Dia sungguh. Kalau sembahyang benar tidak jamak qasar insya-Allah. Kalau jamak qasar tak cukup 17 kali. Maknanya kalau sehari kita ni, kalau kita tak pergi mana, tidak musafir, kalau tak cukup 17 kali, makna dia kita masih tidak menyempurnakan Al-Fatihah yang wajib pada diri kita. Ini Al-Fatihah yang wajib ni sebab apa? Sebab kita kena baca dalam solat kita. Kalau kita tak sembahyang, tak cukuplah 17. Ada bodoh. Subuh tak apalah lewat ni, pukul 7 ni di sekolah dah tak sembahyang dah. Tak boleh. Ada setengah-setengah kita ni, jadi dia bodoh. Tak apalah. Habis dah jadi satu baru lewat ni, apalah di sekolah dah dulu sembahyang esok apa. Tak boleh. Bukan kata haram, cuma nak ayat kita ajar bermudah-mudah dengan sembahyang. Walaupun lewat tak apa. Contohnya kita gerak dah cuma budak biasa dah. Mana yang umur 9 tahun, 7 tahun baru-baru lewat. Tak apa dah habis waktu pun nak makan. Dan lewat budak kan. Kalau orang tua ni boleh minyak lah. Kalau lewat ni cuma dia budak. Jadi walaupun lewat kita ajar. Habis kita sembahyang lewat pun. Cuma sembahyang lewat ni Tuhan marah lah. Kena qada lah tu. Tak jadi tunai tu. Bayar hutang. Kita sebut gitu ke budak ya baik lah. Sembahyang dia tak apa kita sembahyang. Apa tu kita pergi sekolah. Mana cara kita didik budak. Bukan kata tak apalah kecil lagi besok dah sembahyang. Dia sedar. Dia buaya. Dia molek ustaz pula tanya pula gitu. Siapa tak sembahyang hari ni? Dia berjawab. Saya ustaz apa? Ustaz kan. Ayah saya kata tak apa untuk sembahyang esok. Tak ada. Ustaz pun payah pula. Sudah nak jawab kan. Nak silap pula. Nak jawab je. Sebab apa? Sebab nak jaga juga budak. Kata nawi ayah. Jadi kita sebagai ibu-ibu ayah ni kena tahu dalam pendidikan anak-anak yang mana yang lebih utama, yang mana yang kedua, yang ketiga. Kena tahu. Jangan kita yang utama ni kita tak belakang. Jadi kejayaan yang mari daripada anak kita dia jadi kejayaan yang tidak berkat. Dia tak dekat mana. Sebab apa? Sebab kita tak cara yang lebih utama. As-solah tu penting. Sebab itulah kalau kita dengar azan, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tu kejayaan tadi dia kena start dengan hayya 'alas solah dulu. Tak boleh tak bila esok atau bukan dia tak bila. Ustaz atau tanya Ustaz Hayat, Ustaz boleh tak kita biar tukar? Tak boleh. Kerana kalimah azan tadi kalimah yang memang diturunkan khusus gitu dah. Ikut turutan dah. Tak boleh. Jadi kita kena ayat hayya 'alas solah dulu. Dismaya dulu, lepas itulah kejayaan dia akan mari dengan sendiri. Kalau kita duk main lagu mana nak berjaya, lagu mana nak kaya, lagu mana nak alih-alih, tapi semaya tak tahu mana, tak jadi. Tak jadi. Kena ingat mana yang lebih utama, semaya kita. Dan kita masuk kepada tafsir, dia sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini ayat yang pertama dalam Sab'ul Mathani surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala sebut dengan nama Allah. Allah bidayah, Allah mulakan surah ini dengan nama dia, dengan lafzul jalalah, dengan lafaz yang besar, lafaz yang agung bagi dia Allah Ta'ala. Dengan nama Allah yang maha apa? Yang maha murah lagi maha kasihani. Dan lafaz inilah yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah imam kepada kita semua, ketua kepada kita semua, sebagai panduan kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan Al-Fatihah ni. Dia ni adalah pembuka kepada Quran. Dan dia mula dengan nama dia.
nak menunjukkan gapo kerja buat kita setiap hari. Ikutlah kita letih ke, kita rajin ke, kita khabar ke tak khabar ke, kita kena mula dengan Allah dalam kehidupan kita. Sebab itulah kalau kita bangun tidur, kita kena sebut apa? Kena baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nak sebut kita bangun tidur, kita sebut Allah Taala ada. Mana mula hidup kita, lepas Allah Taala wis bertaruh kita tahu gimana. Sebab tidur ni adalah mautus saghir. Tidur ini adalah mati yang kecil. Ulama sebut. Mati kecil. Sebab tu orang tidur ni kita jangan buat main-main. Maksudnya orang tidur ni mampu sungguh. Sebab apa? Sebab Allah Taala beri nikmat dia. Memang tidur ni nyenyak. Ada setengah orang ni tidur ni tak boleh bunyi sikit je. Bunyi sen. Sedar lah. Nikmat juga. Tapi kalau kena kita nyanyi tak, bunyi sikit bangun, bunyi sikit bangun. Oh letih lah. Kena 40 kali bunyi begitu tak, 40 kali bangun lah. Jadi nak ayat apa? Nak ayat yang pertama ini nak sebut bahawa Al-Quran adalah iman dan panduan kepada kita. Dan ayat suci ini Allah Ta'ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang kita buat baiklah, hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah. Dengan kita baca Bismillah. Mana memadai dah? Bismillah. Kalau kita nak comel sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah disebut, Nabi sebut, kalaulah kerja buat kita, pekerjaan yang kita buat tadi tidak dimulai dengan basmalah, tidak akan diberkati kerja buat kita. Mana kita buat apa? Kita kerja hari-hari ikutlah. Setengah orang kerja apa? Kerja duduk nenek mati ke, kerja mengajar ke, kerja engineer ke, doktor ke, ikutlah apa-apa benda. Ataupun jadi email ni satu kerja yang paling terbaik. Jari orang nak jadi imam masjid Tok Bilal ke, dimulakan dengan nama Allah, Bismillah. Jadi insya-Allah keberkatan atas kerja buat dia tadi Allah Taala akan hadirkan, Allah Taala akan bagi, Allah Taala akan bagi. Sebab berkat ni kita tak tahu berkat kecuali hanya orang yang rapat dengan Allah Taala. Kalau orang tanya, berkat lagu mana? Boleh jawab kita, berkat lagu mana? Tak boleh nak jawab. Setengah orang lepas jadi benda, oh ya Rasulullah, mungkin kalau buat ni berkat Allah Taala. Tapi kalau orang yang mana? Orang yang takarrub, orang yang arif billah, orang yang rapat dengan Allah Taala, mungkin Allah Taala bagi ilham bagi dia. Inilah keberkatan bagi hidup dia. Cuma kalau ulama sebut berkat ni, nak tahu berkat, ziyadatun alal khairi. Berkat ni, kehidupan kita ni sentiasa bertambah baik, sentiasa bertambah baik. Kalau kita hari ni jauh 50%, esok jauh sikit 55, esok 60, 70, sehinggalah boleh pergi kepada 100% insya-Allah. Ini berkat. Kalau lah kita rasa Allah lah sekabutnya hari ni, kalau lah hidup aku anak-anak bini, esok lain sikit, mau tenang sikit, lusa tenang sikit. Rezeki pula kalau lama adalah cukup sikit, boleh bagi pula ke orang lain. Ini berkat ni. Tak semestinya berkat ni kita serap Allah orang lain rumah besar, kita kecil, tak berkat. Dah, tidak gitu. Berkat ni sentiasa bertambah kebaikan pada diri kita. Sudut mana? Ikutlah sudut kewangan, sudut kesihatan, sudut rezeki anak, rezeki kita sendiri, sudut ketenangan, tak serabut kepala. Jangan kita nampak kalau berkat ni ada kewangan lebih. Dah. Kesihatan tu orang lebih suka berbanding ada duit. Terus orang berfikir tu, ada yang mau nak duit ke, ada yang mau nak sihat. Pilih-pilih nak mana. Kalau nak duit ni tak nampak benar. Baik nak sihat, nak duit buat lagu mana pun, kalau tak sihat tak nak gapo. Kita mati, orang berburu duit kita. Lagu tu je. Jadi nak ayat nikmat ni, nikmat yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Bila kita hidup di atas muka bumi, kerja buat kita mesti mula dengan Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala. Dengan maksud apa? Dengan kita start dengan Bismillah tadi, dengan maksud kita serah bulat-bulat kita kepada Allah Ta'ala. Lepas kita usaha dan ikhtiar. Bukan maksud dia kita buat kerja ni Bismillah, jadi kita berserah, tak apalah, hari ni duduk rumah je, insya-Allah marilah 1,000, 2,000 hari atas. Maksud kita start dengan Bismillah, dengan nama Allah ni, dengan maksud kita serah. Bila aku pergi turun pagi pukul 7 ni, balik pukul 4 pukul 5 ni, serah. Kerja aku buat ni hanya Mu ya Allah yang boleh tolong aku, yang boleh bantu aku. Kapal-kapal Mu saja ya Allah. Lepas aku usaha turun rumah pagi gini, ikhtiar gini, itu maksud dia. Bukan nak kata tak apalah, nunggu mantau semaya apa ni, duduk bawa jadah boleh 2-3 ratus. Kalau kita ramah orang semaya, bukan ada syarat. Setiap masjid ni penuh.
Dari setiap masjid ni bukan penuh kan. Penuh kan bilik. Kapek ada berapa lagi? Kecuali bulan Ramadan. Ramadan alhamdulillah. Berkatlah sikitnya. Jadi kita nak biar Ramadan tadi menjadi budaya pada bulan-bulan lain. Lebih-lebih lagi ni kita masuk lagi ni bulan Maulid Rasul. Malam ni malam yang ke-26. Malam gelar ni ujung-ujung kau malam 27 orang boleh ingat. Maknanya malam ni malam yang ke-26. Mana malam gelar ni. Bulan Maulid Rasul. Jadi kita mengambil semangat kelahiran Nabi ni, biar istiqamah kita dalam buat amal ibadah, insya-Allah. Dan ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah ni yang bersifat yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ini dua sifat yang ajalal, dua sifat yang besar Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat Quran, ayat surah Al-Fatihah ni. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman. Dan Allah tadi, bila kalimah sifat Allah tadi, Allah ialah nama yang khas. Nama yang khas bagi zat Tuhan yang wajib, yang wajibal wujud, yang wajib kita sembah dengan sebenar-benarnya. Ini kalimah yang pertama tadi, dah sebut dengan Bismillah tadi. Bismillah tadi, Allah tadi, kalimah lafzu jalalah yang khas. Nama Allah yang khusus bagi zat Allah Ta'ala, Allah. Sebab tu selagi mana ada orang yang menyebut kalimah Allah, tidak akan berlaku kiamat atas muka bumi. Kenapa? Kerana Nabi sebut dah, janji Allah Ta'ala bila berlaku kiamat tidak ada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala taksir. Bila orang sebut nama dia akan azab, dia akan rasa takut, dia rasa pedih. Dia taksir. Sebab tu bila berlaku kiamat, tak ada dah semua orang beriman, kecuali semua orang kufur. Situlah baru berlaku kiamat dunia. Jadi jangan risau kita. Kalau kita beriman, kita yakin, kita kuasa, insya-Allah mari bila-bila kiamat kita bersedia. Tak ada masalah. Buat kita tahunya kiamat berlaku bila? Hari Jumaat. Bilanya? Wallahu a'lam. Jumaatnya hari Jumaat tu insya-Allah. Bila-bila tu? Wallahu a'lam. Sebab tu disunatkan kita baca surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ni nak mengelakkan fitnah Dajjal. Bila Dajjal turun ni, kita boleh mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan fitnah Dajjal, fitnah yang besar. Kalau fitnah lah ni pun kita tak boleh nak lawai malam, nak bangun subuh akak berat lah, apa suruh berat. Benarnya kain dia tuduh tu bukan kain kapek besar pun, kain ni kecil benar, berat. Kalau berat tu pun tak boleh nak lawai. Mari Dajjal tak tahu. Nak ayat dia berat subuh tadi tu biar boleh lawai jadi gengnya. Walaupun tak kapek besar mana boleh akak. Pergi semaya ni bagi ni persiap kan mereka buatkan lim contohnya. Tapi berat apa berat. Tapi kali nes tengok orang yang pula. Sebelum nes tengok tadi berat. Mana kena cek. Kena cek mana style mana iman kita masa tu. Tu kena tahu. Sebab tu nak tengok masyarakat kita ni kuat tak hubungan dengan Allah Ta'ala. Jangan cek waktu lain. Cek waktu subuh. Cek waktu subuh pergi Indosuh kita, pergi air orang tak. Mana kita tengok kalau tempat kita semaya subuh tadi, suh dia ni sama dengan Isyak ataupun lebih dari Isyak, insya-Allah masyarakat tadi beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa, dan kecurut rahmat Allah Ta'ala sebanyak-banyak mungkin. Yang tu kita nak untuk hamba sendiri lah, pesan untuk diri hamba sendiri dan jemaah sekalian. Cuba kita sikit, lawai sikit, lebih-lebih waktu subuh lah. Subuh ni tidak awal dah ni lewat dah, nak connect dah. Mana sikit. Kalau orang kerja ni insya-Allah dia akan bangun. Cuma dia pilih nak pergi mana rumah ke sini. Dia akan pilih gitu pula. Dia pilih gitu pula. Jadi atas kita lah pilihan tu. Dan Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman ni adalah yang Maha Pemurah. Dan Ar-Rahman Allah Ta'ala ini adalah melimpah ruah kepada semua makhluk. Sama ada dia beriman kepada Allah ataupun dia kufur kepada Allah. Nak sebutnya Ar-Rahman Allah Ta'ala ni, murah Allah Ta'ala ni, dia mau beriman ke, dia mau kufur ke, Allah Ta'ala tak tengok. Asalkan dia mau makhluk yang mana Khalik adalah Allah, Allah Ta'ala bagi berlaku. Ni murah Allah Ta'ala. Kalau murah kita ni, kita pilih kalau ke mana. Kalau kita rasa kena kahwin dengan mak ni bagus ni, jumpa salah tak mau kahwin. Mana kita kena. Sebab tu kita awak baik kan dia. Ni jumpa kan, abeli ni jumpa awak tak tahu. Bocor mulut. Dia terbidam. Contohnya kita je rasanya abeli dah tak gam. Contohnya. Kita pun tak kenal kat. Kamu benda tak ayat dah. Nak pergi pakai lalu dia pergi rumah pun nampak abeli tak ada. Kau nak lain. Kalau ayat yang murah kita ni, kita pilih. Sebab apa? Kalau tak kenal hati kita kan, kita tak belaka. Orang sebut kan, tak belaka ni.
Ada tak belaga ni kan? Mari ibu mana pun tak tahu sebab tu ni murah Allah Ta'ala ni, Ar-Rahman Allah Ta'ala boleh kepada semua makhluk. Sama ada berimeh tak berimeh, Allah Ta'ala tak tengok benda tu. Allah Ta'ala nak bagi, nak tengok. Lagu mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dia mau buat, dia mau guna nikmat ni. Ni sifat Allah Ta'ala murah. Sebab nak tengok lagu mana nikmat yang aku bagi pada makhluk, dia mau guna, dia mau buat ke arah mana. Adakah taat kepada aku ataupun semakin jauh dengan aku. Ni murah Allah Ta'ala. Sebab tu kalau Ar-Rahman, Allah Ta'ala rakamkan juga. Ar-Rahman ini setengah ulama sebut dia mengambil sempurna surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman kan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ni surah Ar-Rahman yang kita baca semua. Yang mana dalam surah Ar-Rahman ini ada 31 pertanyaan mengenai nikmat Allah Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau cek dalam surah Ar-Rahman ni ada 31 pertanyaan yang Allah tanya kepada kita selaku makhluk. Nikmat gapo lagi yang mudah dusta? Ni tu Tuhan tanya. 31 ni banyak dah 31 ni. Kalau kita tasbih 30 banyak dah. Masuk pun 31. Nak ayat apa? Allah Ta'ala sengaja. Pertama bagi rahmat, bagi gapo benda, murah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan jetik hati kita dengan surah Ar-Rahman. Gapo lagi nikmat yang mulut dusta? Aku ilmu sihat dah. Aku ilmu ada duit nak beli makan ada dah. Ada rumah nak neduh ada dah. Kenderaan kalau hujan kereta. Kalau tak si naik kereta pun ada mutu. Ada belaka pakai. Oh lagi mu nak dusta atas aku. Tu yang tanya. Jadi adil bagi Allah Ta'ala. Dia bagi. Lepas tu dia tanya kita. Nikmat bagi tadi mu nak dusta ke apa atas aku? Biar kita setara tu. Boleh nikmat kita baca surah Ar-Rahman tadi menyebabkan kita rasa teringat kembali, ya Allah, gapo nikmat aku bagi, gapo nikmat yang aku boleh ni, gapo aku buat kepadamu ya Allah. Kita tilik atas diri kita, jangan tilik atas orang lain. Allah, aku tengok buat mak tu punya kata bolehlah hadiah pun butik kereta, buat gapo sampai rumah saja tadi. Tilik orang tak jadi. Kita tilik diri kita, jangan tilik orang. Sebab kalau tilik orang, kita akan sentiasa kita betul. Dia akan jadi ujub, akan jadi bangga diri, akan jadi takabur, sombong. Itu bahaya. Sebab tu Ar-Rahman, sifat murah Allah Ta'ala ni meliputi, melimpah ruah kepada semua makhluk. Berimeh atau tak berimeh, Allah Ta'ala tak tengok lagi. Dengan Allah Ta'ala rakabkan dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah Ta'ala suruh kita khabar, suruh ingat nikmat apa yang kita nak dusta. Dan 31 kali tadi Allah Ta'ala melengkapi dengan 31 nikmat yang disebut dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman ni 31 kali pertanyaan dan 31 nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Balik baca kita tengok kadang-kadang. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita dia surah Ar-Rahman ni, orang tahu dia dah saya. Kalau dia lah contohnya. Takut mati yang dulu tahu. Mana kalau dia kita tengok lagu mana tafsir para ulama. Ayat boleh nikmat 31 kali ni Allah Ta'ala tanya lagi. Nikmat mu boleh 31 ni, 31 kali aku tanya. Nikmat ni mu buat ke apa, kena ingat. Kena ingat sifat murah Allah Ta'ala murah. Cuma jangan ingat murah Allah Ta'ala tadi dia akan lepas gitu dah. Dia akan tengok apa hamba dia buat. Syukur ke tak, kufur ke kena ke. Kita tengok. Dan yang keduanya dalam surah Al-Fatihah yang ketiga ni Ar-Rahim. Ar-Rahim ini yang bermaksud yang amat mengasihani. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang. Tadi Allah Ta'ala murah Allah Ta'ala ni boleh berlaku. Dan khususnya, comelnya ayat ni Allah Ta'ala buat satu turutan yang terbaik. Bila kita baca Quran ni, I'jazul Quran, kemuliaan Quran ini tak ditandingi mana-mana bahasa. Bila murah Allah Ta'ala, lepas tu dia ni tak ada pada orang lain kecuali siapa? Ar-Rahim, dia makhluk yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Ni comel, ni boleh dia kita khusus. Tak dia kita berebut dengan makhluk lain. Ni makhluk yang beriman. Jadi kita beriman, alhamdulillah. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita baca semua dalam tahiyat kita berasa tak berasa, kita baru tajdidul syahadah ni bagi tajdidul iman. Khabar tak khabar, setiap kita semaya kita kena baca apa? Antara lain wajib dalam tahiyat tadi, tahiyat akhir kena selawat, lepas tu kena syahadah. Wajib. Dan wajib tadi sebab apa? Sebab ulama sebut takut kita tak khabar. Gapo kita buat hari-hari ni takut ada ucapan kita,
takut ada perbuatan kita, takut ada hati kita terlintas benda yang mana menyebabkan sekutu bagi Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi setiap kita semaya, kita baca semua. Kita baca semua sebab nak baru. Maknanya 5 kali sehari ni kita baca semua syahadat. Kita ambil yang wajib lah, maknanya pada tahiyat yang akhir. Yang sunat abad tadi kena baca juga. Cuma kita ambil waktu balik waktu wajib. Rukun tadi pada tahiyat akhir 5 kali tu wajib. Kita baca 5 kali. 5 kali kita baru Fatihah. Jadi kalau kita semaya semua, contohnya ulama sebut, kita tidur, takut dalam tidur tadi takut ada benda-benda menyebabkan akidah kita tergogek. Jadi kita bangun subuh, kita bangun dengan kita semaya subuh. Dan di antara subuh ke zuhur, takut kita buat tu adalah benda-benda yang menyebabkan iman kita tak kemak, tak kejap. Jadi semaya zuhur, kita baru pula. Nak ke asar, takut ada labu, apa kau sedar tengok nikmat, takut jadi gerai kau. Baru pula semaya asar. Sampai ke maghrib, isyak. Dan isyak ni manjat. Kita tidur balik, dia kembali subuh balik. Ada ayat comel Allah Ta'ala buat aturan kita. Dan Al-Fatihah kena ulas semua dah. Biar faham molek. Yang keduanya, baru iman tadi. Dan semaya pun kena baru juga. Semaya itu comel dah. Cuma Allah Ta'ala suruh baru juga iman walaupun kita semaya. Takut ada lah geleceh ke, ada bersilap-silap ke, gitu maksud dia. Dan yang seterusnya, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Sikit lagi boleh dah minta izin sikit lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, maksud dia yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Dia sebut Malik. Malik ni apa? Raja pada hari kiamat nanti. Kalau raja dah ni raja yang mana ada batas dia. Kalau dia mau raja sini, contoh kita sebut, kalau raja di negeri Kelantan, dia berkuasa pada kerajaan negeri dia. Mana terhad. Kalau raja Malaysia, dia terhad pada penguasaan Malaysia. Kalau raja Saudi contohnya, dia terhad pada negara dia. Mana raja dunia ni, dia ada hak, dia ada batas dia. Dia ada kuasa-kuasa dia. Dan dia ni tak mampu nak buat apa kecuali ada pembantu-pembantu dia. Tapi Malik Yaumiddin ni, raja pada hari kiamat, semua orang tak boleh tandingi dia. Tak ada yang boleh membantu dia kecuali dia yang nak dibantu. Sebenarnya tak layak untuk bantu. Cuma adanya malaikat ada gini sebab nak nampak. Kalau kita kecek kat biar ada tugas yang comel. Jadi kita beriman dengan Allah Ta'ala pun kita tahu Allah Ta'ala tugas malaikat ni bahagian ni. Rokib wa atik. Rokib alik kahne cek. Ada yang mau buat baik, akin anda. Atik, dia mau buat buruk, anda. Maknanya ada bahagian tugasan yang Allah Ta'ala buat kepada makhluk lain untuk kita, biar kita rasa kita ni hidup ni kena ada tertib terning, kena ada cara hidup buat comel. Itu maksud dia. Cuma layak bagi Allah Ta'ala. Kalau dia tak sih, ada malaikat, tak sih ada gambar-gambar bantuan, layak bagi Allah Ta'ala kerana al-kamal sempurna Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala buat makhluk-makhluk ni biar kita nampak dalam kehidupan ni ada cara dia, ada susunan dia. Yang tu kita kena belajar. Sebab kita lah, bila kita lahir budak ni, tak tahu apa, lahir-lahir jerit wah kita mula. Walaupun jerit tapi kita suka, sebab nikmat. Tapi kalau orang besar jerit, bukan suka, pengen nafas. So, contohnya dah nak ayat marah. Nayak kita aturan kita. Ada ketika waktu ni, boleh lah ada masjid pun tak apa lah. Tak kenal ke apa. Lepas tu ngaku negak jalan siapa kalau sekali, dia akan kembali jadi orang kecil semula. Jadi tua ni, dia jadi muda settle lah. Ululah apa-apalah ambil tak balik seboleh. Dia muda bunyi kata. Kakak kata nak balik minggu tak balik apalah. Dia bunyi. Sebab apa? Dia kembali. Sifat tadi dia kembali semula ke arah sebagaimana dia lahir. Lepas tu dia akan jadi lengur, jadi mudah tunduklah, letih tak bangun. Semua mudah lah. Mula-mula nak jalan payah. Dia kembali. Aturan kita ni bermula daripada asghar ilal kabir. Kabir tadi, tua tadi, dia akan kembali kepada sifat kanak-kanak tadi. Sebab tu kalau kita rezeki ada ayah, ada ibu ni, amalan yang terbaik adalah kita kena berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Walaupun kita duduk jauh, duduk mana-mana, dah ni banyak dah ni, telefon ada. Kalau muda-muda ni ada belakang media, kita pun bening, tok lah ada belakang dah. WeChat tak WeChat dah Twitter jam gitu. Apa benda je bahaya. Nak boleh belakang pun. Tak boleh balik, telefon, video call. Sebab apa? Sebab bila kita berbakti kepada kedua ibu bapa, kerana Nabi sebut redha Allah Ta'ala ini terletak pada redha ibu bapa kita. Selagi mana dia tak suruh buat maksiat. Redha ibu bapa ni amat penting. Kerana apa? Kerana kita nak mardhatillah, nak redha Allah Ta'ala. Jadi kalau ada ayah ibu
Kalau ada lagi, bakti sungguh-sungguh. Kalau tak ada, tak apa, kita boleh sedekah ke doa-doa, zikir-zikir. Kerana apa? Kerana Abu tutup mana ni dengan satu hadis Nabi sebut, ada 3 amalan anak ada ni, kalau dia buat akan berkekalan mengalir sehinggalah dia bertemu dengan Allah. Yang mati dah apa akan jumpa Allah Ta'ala kiamat nanti. Lagu mana? Lagu dia yang pertama adalah sedekah jariyah. Amalan yang pertama adalah sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Jariyah tadi dalam bahasa kita jariyah, mengalir. Sedekah tadi dia akan mengalir pahala dia. Sampai bila kita mati, lepas kita mati mengalir juga. Ni sedekah jariyah. Sebab tu kalau kita ada lebih sikit, jangan tunggu kita banyak. Kalau tunggu banyak, saya pula ada 110 ribu saya nak beri kau kan. Ada 5 ya bisi ya, tak nyaya mana. Maknanya sedekah jangan tunggu banyak. Ada lebih sikit je, awi. Kalau ada banyak, kita beri banyak. Dia tunggu banyak. Saya apa? Beri dekat rugi. Gitu. Kalau ada sedekah nak mengalir tadi lagu mana? Kita beri cuma mana 10 sen orang kata. 10 sennya. Sengaja pula bunyi-bunyi contohnya. Sengaja lalunya tabur jemaah. Tak ada duit. Lepas tu kita letak ping, bunyi, kita malu lalu. Bodohnya sebab contohnya tak apa. Bunyi sekali. Lalu dia cari dah sekali contoh tu. Tapi kita dah kakak 50 sen ada. Lepas tu 50 sen besar pula. Dia ada ke wak kecil 50 sen. Bunyi. Orang bukan pakai tengok. Sudahlah malu kita merah. Jangan malu. Kita buat tak tahu tak apa, kerana itu adalah sedekah jariah kita. Kita niat inilah yang akan mengalir lepas kita mati dah. Orang tepi kita dah tengok, dah sokong, tak ada tolong kita apa ni. Sedekah ni lah kecil banyak yang akan menolong kita. Sedekah jariah. Yang keduanya adalah ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita memberi manfaat kepada orang. Contohnya kita ada sikit Ismail ni wajib berjemaah, kita pun sebut orang. Ataupun kita ayat, kita sebutkan anak-anak bini. Kita sebut semaya ni kalau boleh semaya di mak dah. Mak kita, contoh makmu tu orang makmu akan semaya lah jemaah. Anak-anak lelaki ni yang main lah ikut ayat dia sendiri. Maknanya kita sebut walaupun ringkas, tapi ilmu tadi memberi manfaat kepada orang pada sudut agama. Walaupun kita mati, ilmu tadi orang dengar, orang sabar pula, pahala kita akan mengalir semua. Dan yang terakhir sekali Nabi sebut waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kepada ayah dia. Awak ni kita nak tinggal kalau kita ada rezeki, kurniaan, anugerah anak, biar kita tinggal anak yang boleh mendoakan kita. Ramah kau sikit, kita suruh kepada Allah Ta'ala. Kalau ada rezeki anak, kita buatlah anak kita yang boleh jadi sebagaimana hadis yang ketiga ciri ni, anak yang mendoakan kita. Kalau kita tak ada pun, kita tenang, kita suruh bahagia kerana apa? Tak ada aku pun ada dia. Sehat kita di dunia ni, sehat kita ni, akhirat ni lebih lagi lah, sehat ada tu. Jadi itulah amal sebut pada malam ni. InsyaAllah kita tutup dengan 3 ayat. Yang pertama, insyaAllah kita akan sambung pada 2 minggu lagi. Moga-moga dengan penafsiran yang kita tadabbur daripada para ahli ulama. Sebab apa ni Jumancur kan, daripada ahli ulama apa, cuma kita niat supaya dapat tadabbur Quran ini menjadikan kita ni rapat dengan Quran. Rasa tenang, rasa baca Quran ni sedap molek, sedekah molek. Jadi kita tutup tadi dengan jadikan amalan kita ni mengalir semua sampailah kita mati, dan selepas mati dengan cara kita sedekah. Jangan tinggal, jangan tunggu banyak. Ada sikit bui, biar orang tengok dah takkan ni je, tak pun. Dan sedekah yang paling terbaik adalah kita sedekah dalam keadaan yang orang tak tahu. Ini yang paling baik. Yang paling baik. Cuma lagu mana Ustaz kata ada sedekah tu puluh ribu tunjuk kau kan? Tu lain kira lah. Contohnya dia kena istihad, dia kena ayat kau yang takut ke apa, tu lain kira pula. Cuma kita kita kalau tak perlu kita istihad sebut kau kan, yang terbaik kita dengan Tuhan saja. Kalau kena istihad nak lagu mana? Dia ada dunia ni, dia ada undang-undang dia. Jadi kalau kita lagu mana boleh susuk, lagu tu yang terbaik. Sedekah ni. Dan lepas kita sedekah, kita kena adalah sehat, berilmu sikit. Ada banyak, kita sebut banyak. Ada sikit, kita sebut sikit. Kalau tak ada, kita kena dengar. Lepas kita sebut kau yang pula. InsyaAllah, dia terakhir sekali, jadikan anak-anak kita ni soleh, solehah, yang mendoakan kita. Bukan sahaja di dunia, di hari akhirat, di hari
kiamat akhirat kelak pun kita akan naik, dan insya-Allah kita akan bertemu sebagai di syurga Allah Taala yang kekal abadi khalidina fiha, insya-Allah taala. Jadi itulah sekadar perkongsian bersama kita pada malam ini, dan insya-Allah kita sambung semula pada ayat-ayat yang lain. Wallahu alam, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina wa fahmna minhu ma 'alimna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a wa salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.